Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Yang saya muliakan barisan pengurusan tertinggi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, yang saya kasihi sekalian para asatizah, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian pegawai-pegawai takbir, sekalian para imam, Bilal, dan seluruh barisan pegawai tadbir. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal. Dengan pertolongan Allah, ketentuan yang baik daripada Allah, kehendak yang baik daripada Allah, maka Allah kurniakan kepada kita kebaikan, dan Allah himpunkan kita pada malam ini di dalam tempat yang penuh dengan barakah, keberkatan. Mudah-mudahan barakah ini terus dikurniakan oleh Allah kepada kita sehinggalah akhir hayat kita. Jika mana hidup ini tidak ada barakah, nescaya kita tidak akan beroleh kehidupan yang hakiki. Kita tidak dapat menikmati arti kehidupan yang sebenar. Kerana orang mukmin ini, bayangan kehidupan di dunia ini adalah bayangan kehidupan ahlul jannah. Sebab itu seseorang yang apabila ia mengharap untuk masuk jannah Allah, maka di dalam dunia ini dia telah berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapat ausaf, segala sifat-sifat ahlul jannah. Seseorang yang menginginkan dan terlalu mengharapkan jannah Allah di dalam kehidupan ini bermula daripada akil balighnya, dia akan bersungguh-sungguh memelihara akan segala sifat-sifat ahli syurga itu supaya tidak dicabut oleh Allah semasa di dalam dunia ini. Seseorang yang apabila dia digelar sebagai mahasiswa, maka tentu dia ada kriteria sebagai mahasiswa. Seseorang yang digelar sebagai orang yang
bijak. Tentu dia mempunyai ausaf beberapa sifat kebijaksanaan. Maka sebab itulah ada kalam syair Jauhari yang mengenal manikam. Yang mengenal tukang ini tentu ahli tukang. Yang mengenal ahlul Quran ini, ahlul qiraah ini tentu ahlul Quran. Jadi yang mengenal ahlul jannah ini adalah mereka yang mempunyai sifat-sifat ahlul jannah. Sebab itu tuan-tuan, apa yang Allah nyatakan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, wahai diri yang tenang, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah maradiyah, hal keadaan ia mempunyai sifat radiyah, redha, maradiyah, diradai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-Ku. Kalau kita lihat pada tafsir, yakni roh yang diseru masuk ke dalam jasad. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan jasad hamba-hamba Allah. Yang mana Allah nyatakan pada ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat itu la yanfa', tidak ada manfaat, malun wala banun, harta dan anak pinak. Dua perkara ini disebut oleh Allah. Jika kita besarkan makna perkataan ini, dunia dan makhluk. Kerana di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, manusia lebih cenderung kepada dua perkara ini. Manusia ditipu dengan dua perkara ini. Manusia lebih asyik dengan dua perkara ini. Malun, banun, harta dan sekalian makhluk. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, la yanfa', tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada gunanya langsung. Melainkan kata Allah, man atallaha biqalbin salim, siapa yang datang kepada Allah. Tuan-tuan, dalam ayat Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra, maha suci Allah, allazi asra, yang mana zat yang maha suci ini telah menjalankan, telah mengisrakan satu perjalanan. Semua orang tahu, kerana kisah ini diulang bertahun-tahun. Di manakah tujuan perjalanan itu yang diisrakan oleh zat yang bersifat subhana, ila hadratihi Allahu. Perjalanan menghadap hadrah Allah,
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sebab itu seseorang yang ingin menemui hadrah Allah, dalam peristiwa Isra ini disebut kepada kita oleh Sayyidina Rasul, malaikah mengambil jasad baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada rumahnya, dibawa ke Masjidil Haram, diisrakan. Tuan-tuan, bagi baginda peristiwa ini dinamakan Isra dan Ma'raj. Setiap diri kita, tuan-tuan, jangan lupa kita sedang berjalan menuju ke hadrah Allah. Semua orang sebenarnya sedang menuju ke hadrah Allah. Sebab itu Allah bagi tahu kepada kita dan nyatakan sebagai peringatan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ta'budlah kepada Allah. Orang yang ada sifat ta'bud, orang ini dipanggil hamba. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka, berterusan menjadi hamba Allah. Orang yang diiktiraf menjadi hamba Allah ini sifatnya sentiasa beribadah kepada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dia tidak mahu menjadi hamba selain Allah. Kita selalunya tewas menjadi hamba dunia. Kita selalunya tewas menjadi hamba makhluk, sehingga kita terlupa hakikatnya kita hamba Allah. Allah ingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta, kata Allah, sehinggalah ya'tiyakal yaqin, datang kepada engkau itu saat keyakinan. Di mana saat keyakinan? Yaitu saat permulaan akhirah. Sebab itu peristiwa Isra ini Allah nyatakan kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi dinamakan Isra dan Ma'raj. Kita juga bakal bertemu dengan Allah. Semua orang, tuan-tuan. Tetapi manusia seolah-olah lupa setelah mereka mempunyai nikmat ini. Nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat hidup. Ketika mereka mula hidup, ketika mereka mula menerima anugerah daripada Allah, mereka mula ada kehidupan, mereka mula ada harta, mereka mula ada nama, mereka mula ada kemuliaan. Ketika itu Nabi berpesan kepada kita, besok akhir zaman umat aku akan ada satu penyakit, al-wahn. Sahabat bertanya, apakah al-wahn? Mereka ini terlalu kasih kepada keduniaan. Mereka ini terlalu sayang dengan harta dunia. Mereka ini terlalu cinta dengan harta dunia. Yang keduanya, kata Nabi, mereka akan takut mati. Kerana terlalu sayangnya dengan harta yang ada di sekelilingnya, mereka takut untuk menemui Allah. Kerana mereka terlalu sayang dengan apa yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka memberontak untuk menemui Allah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Mati itu semua orang nak lari. Tapi Allah ingatkan kepada kita, fa innahu mulaqikum. Ingat bahawa kematian itu pasti datang. Antara rahsia perkara kematian ini dirahsiakan oleh Allah supaya kita sentiasa hati-hati dan waspada.
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu, mereka sentiasa lawan hawa nafsunya, yang tak mau balik dengan Allah, yang lupa kepada Allah, yang Allah bagi tahu kita, innan nafsal ammaratu bisu. Nafsu amarah ini nafsu yang jahat, yang tak mau pulang kepada Allah. Lalu mereka yang bijak, kata Nabi, mandana nafsahu, mereka sentiasa lawan hawa nafsunya yang tak mau balik dengan Allah. Wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang bijak, mereka ini beramal bagi barang selepas mati. Sebab itu tuan-tuan, hamba Allah ini, mereka memikirkan tentang kehidupan selepas hidup ini. Mereka tidak banyak memikirkan tentang hidup ini. Mereka memikirkan hidup selepas hidup. Di dalam dunia sekarang, semua orang ada kenderaan. Pastikah kita telah ada kenderaan di akhirat, tuan-tuan? Kita dengar peristiwa Isra' dan Ma'raj, Nabi ada kenderaan akhirah itu digelar dan semua orang tahu, Buraq. Pastikah kita besok di akhirat tidak berjalan kaki di hadapan Allah? Kita tidak merangkak seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar. Kita tidak susah berjalan di yaumul akhirah kerana kita tidak mempunyai buraq. Kita akan tersangkut di titian sirat disebabkan dosa kita yang terlalu banyak dengan Allah. Allah nyatakan kepada kita, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang balik mereka ini hal keadaan mereka bawa dosa dan maksiat, hati mereka tidak bersih, dalam keadaan mereka banyak dosa dengan Allah. Ustaz, saya tak ada dosa rasanya. Ujub ini bukan dosa, kibir ini bukan dosa, sum'ah itu bukan dosa, riya itu bukan dosa, hubud dunia bukan dosa, hubud jah bukan dosa, tamak itu bukan dosa, tidak reda dengan qada Allah bukan dosa, kasih dengan keduniaan bukan dosa. Tuan-tuan, kalau kita sakit zahir, semua orang beri takziah pada kita. Tetapi kalau batin kita sakit, tuan-tuan, tidak ada siapa pun yang mempedulikan kita. Ketika hati kita sakit, tuan-tuan, sakit apa? Hati kita penuh dengan hubbud dunia, kasih dengan keduniaan. Hati kita penuh dengan kesombongan dengan Allah. Hati kita penuh dengan ujub, merasa diri kita terlalu baik, sehingga kan kita merasakan akulah ahlul jannah. Walhal syarat untuk masuk syurga Allah ini terlalu berat, besar, dan sehingga kan Imam Syafi'i tawaduknya, dia menazamkan satu nazam. Tuan-tuan, ini Imam Syafi'i, Ilahi las tulil firdaw si ala. Ya Allah, aku ini tidak layak untuk masuk syurga Engkau. Ini Imam Syafi'i, tuan-tuan. Bagaimana kita yang tidak setaraf dengan Imam Syafi'i boleh mengaku bahawa kita ahli syurga? Boleh mengaku yang aku ini adalah ahli syurga Allah.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mujtahid mutlak, masih lagi mampu mengatakan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tak kuat masuk neraka Engkau ya Allah. Tuan-tuan, selama kita hidup 40 tahun, pernah tak kita cakap dengan Allah, ya Allah, jika mana aku masuk ke dalam neraka-Mu, nescaya aku tidak akan berpeluang ya Allah untuk merasa kenikmatan syurga-Mu. Ataupun kita memang terlalu yakin kita ahli syurga Allah. Saya selalu berpesan dengan diri saya, jikalah insan yang sehebat Imam Asy-Syafi'i rahimahallahu ta'ala masih boleh mengakui bahawa dia tidak layak menjadi ahli syurga dan dia itu tidak kuat untuk duduk dalam neraka Allah, mana mungkin kita ibadah yang tidak seberapa ini, akhlak yang tidak baik ini, kita boleh mengatakan dan selesa bahawa aku ini ahli syurga dan tidak akan masuk neraka Allah. Penyakit hati yang ada dalam diri kita, tidak ada siapa yang akan mengasihaninya. Tapi kalau kita sakit jantung, orang akan ramai-ramai doakan kita sebelum kita dak buat pembedahan. Orang akan semayang hajat, tuan-tuan, ya Allah, selamatkanlah Tuan Haji ini yang akan membuat pembedahan jantung pada esok hari. Tetapi tuan-tuan, ketika hati kita benar-benar rosak, hati yang penuh dengan hasad dan dengki, hati yang penuh dengan ujub yang merasa kita dalam kebaikan, hati yang penuh dengan hubbud dunia, yang sehinggakan penyakit hubbud dunia yang ada pada kita, tuan-tuan, kita sanggup kehilangan Allah daripada kehilangan harta kita. Kasihnya kita dengan dunia ini, kita sanggup meninggalkan Allah demi harta kita, demi dunia ini. Biar aku miskin Allah, tetapi jangan aku miskin harta dunia. Walaupun Allah memberitahu kepada kita ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu tipu daya, kata Allah, la'ibun wa lahwan, tetapi kita masih lagi ditipu dengan perkara yang sama puluhan tahun. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah didik kita. Perkara pertama yang perlu kita selesaikan adalah qalbun kita. Sebab itu berlakunya penyucian. Pada saya, tuan-tuan, saya tak berani nak mengatakan bahawa hati Nabi kita Allahu, hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kotor. Saya tak berani mengatakan bahawa malaikat Jibril alaihissalam membuang kotoran dalam hati qalbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai iktibar kepada umatnya, seseorang yang ingin terus menghadap ke hadrah Allah, seseorang yang ingin menghadap hadrah Allah, perlulah menyuci batinnya. Tuan-tuan, Allah takkan terima hambanya yang sombong, kerana Allah ini sifatnya maha sombong. Ketika kita datang kepada Allah, lalu kita mulakan dengan takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar. Tetapi orang yang
dalam keadaan mereka ini yang tidak sombong dengan Allah, ketika ia mengucapkan takbir, ia dapat merasakan kebesaran Allah. Bagaimana ia boleh merasakan kebesaran Allah? Kerana hatinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan ilmunya yang diceritakan kepada kita dicuci dan dicuci sebelum memulakan perjalanan Isra itu. Sebab itu tuan-tuan, apa yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selepas daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita pernah mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah itu salat sehingga bengkak kakinya. Lalu ditanya oleh Aisyah, "Ya Habibi, ya Habib Allah, cukuplah." Ketika Sayyidatina Aisyah melihat kaki Rasulullah itu bengkak, tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah pujuk Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukuplah." Kalau bahasa kita, "Wahai kekasih Allah, berhentilah semayang." Ya Rasulullah, berhentilah semayang, sebab kaki engkau dah bengkak. Tuan-tuan, fitrah seorang isteri apabila melihat suaminya dalam keadaan yang sakit, isteri mana yang mampu melihat suaminya sakit, tuan-tuan? Tidak ada seorang isteri yang salihah yang mampu melihat suaminya sakit, tuan-tuan. Tidak ada seorang isteri yang salihah. Sayyidatina Aisyah beritahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Habib Allah, berhentilah salat kerana kakimu telah bengkak ya Rasulullah." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, aku belum merasa cukup bersyukur dengan Allah." Tuan-tuan, kita dah rasa hebat ya, tuan-tuan. Kita rasa kita cukup bagus. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, pernah tak kita beribadah sehingga sakit? Ataupun kita sanggup mengejar dunia sehingga sakit? Tuan-tuan, Nabi sakit kerana merindui Allah. Nabi rasa terseksa kerana merindui Allah. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, tuan-tuan, selama kita hidup, berapa kalikah kita merasakan bahawa yang aku ni rindu sangat dengan Allah, Allah yang sangat baik dengan aku, Allah yang sangat sayang dengan aku, Allah yang terlalu kasih kepada hamba-Nya. Bilakah perasaan itu datang, tuan-tuan, dalam diri kita? Ataupun perasaan itu tidak pernah wujud pun dalam diri kita? Perasaan itu tidak pernah lalu pun di dalam hati kita? Perasaan itu tidak pernah ada pun dalam hati kita? Walhal sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan, saat kita bodoh, kita meminta ilmu kepada Allah, lalu Allah memberikan kita pengetahuan sehingga kita menjadi seorang alim, orang yang bijak. Tetapi kita ingat atau tidak akan si pemberi ilmu itu? Ataupun kita merasakan bahawa aku ada ilmu, lalu kita akan memperbodohkan orang lain?
ketika kita tidak ada satu sen pun di dalam tubuh kita. Lalu Allah memberikan kita harta sedikit demi sedikit. Kita rindu tak pada yang pemberi harta itu, yang telah memberikan kita, menganugerahkan harta itu? Tuan-tuan, inilah hamba Allah. Hati yang bersih, yang sentiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sentiasa memandang ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ingatkan kepada kita, uzkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat aku akan sentiasa ingat engkau. Tuan-tuan, hari ini berapa kali kita ingat Allah? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa kali kita ingat Allah? Berapa kali kita sebut nama Allah? Berapa kali kita panggil nama Allah? Betul Nabi cakap, umat aku ini, manusia ni, kata Nabi, dia akan ingat Allah dalam dua hal. Satu, bila dia susah sangat. Bila dia susah, dia akan ingat Allah. Tapi bila dia senang, dia akan tinggalkan Allah, kata Nabi. Dia tak pedulikan Allah, kata Nabi. Dia akan tinggalkan Allah, dia akan lupakan Allah. Yang kedua, Nabi kata, bila kita dalam keadaan yang sakit, kita akan ingat Allah. Tapi waktu kita sehat, kita akan lupakan Allah. Lalu saya akan bertanya diri saya dan tuan-tuan, sebenarnya kita dah buat apa dengan Allah, tuan-tuan? Kalau dengan manusia kita boleh cakap macam ni, kacang lupakan kulit. Kalau dengan Allah kita nak cakap Kalau dengan manusia ada istilah kacang lupakan kulit. Kita dah buat baik dengan dia, tiba-tiba dia lupakan kita. Waktu dia senang, dia telah lupakan kita. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab itu tuan-tuan, di dalam perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena lalu beberapa perkara dan kita kena tempuh beberapa perkara supaya kita ini diterima oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, perlunya kita melalui fasa ilmu. Kerana apa, tuan-tuan? Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ilmu dan ma'rifah. Kalau kita tak mengenali Allah, kita tak akan seronok nak jumpa Allah. Kalau kita tak kenal siapa Allah, kita tak akan suka nak bertemu dengan Allah. Sebab itu saat kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikah menawarkan kepada Habibana supaya ditangguhkan kewafatannya, Nabi kata jangan, kerana aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi. Tuan-tuan, Masya Allah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ketika saat sakaratul maut Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, tuan-tuan, menangis teresak-esak kerana ayahnya akan bertemu Allah. Habibana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya, ya bint, ya bint, ya Fatimah Az-Zahra. Lalu Rasulullah membisikkan pada telinga Fatimah Az-Zahra, ya bint, tidak lama lagi kamu akan mengikutiku, kata Rasulullah. Saat teresak-esaknya Fatimah Az-Zahra ketika mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra tersenyum, tuan-tuan. Lalu ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau tersenyum, tadi engkau menangis? Lalu Fatimah Az-Zahra berkata dalam keadaan yang suka dan gembira, Fatimah Az-Zahra berkata, aku akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi, kata Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan, kalau kita seorang doktor memberitahu kepada kita, fulan bin fulan, tuan akan mati dalam masa 4 bulan, kita sedih atau kita suka, tuan-tuan? Saya nak membawa peristiwa ini farak, perbezaan orang yang kenal Allah dan kasih kepada Allah, tatkala dia beritahu kepadanya bahawa tidak lama lagi engkau akan menyusul dan menemui aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia gembira, tuan-tuan. Kenapa dia gembira? Salafus salih pernah ditanya, apakah perkara yang paling kamu sukai? Mereka mengatakan kematian. Lalu mereka ditanya, kenapakah engkau menyukai kematian? Kerana dengan jalan kematianlah aku dapat menemui hadrah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan jalan kematianlah aku dapat menemui akan kekasihku Habibana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak menghadap ke hadrah Allah subhanahu wa ta'ala kena melalui fasa ilmu dan ma'rifah. Setelah ia selesai fasa ilmu dan ma'rifah, maka ia kena melalui fasa taubah. Kenapa, tuan-tuan, tidak taubat dulu? Ilmu dan ma'rifah dahulu. Kita mengambil apa yang disebut oleh ulama awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Tuan-tuan, kenapa selepas ada ilmu dan ma'rifah ini, adanya ilmu, lalu kena menemui fasa taubah? Ilmu ini satu kemegahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, Al-Quran hujjatul laku alaik. Quran ini hujjah dan syafa'ah pada kamu, atau sebaliknya. Begitu juga ilmu. Ilmu ini boleh jadi penyelamat, dan ilmu ini boleh jadi laknat atas kita. Sebab itu, tuan-tuan, semakin kita mempunyai ilmu, semakin kita dikurniakan ilmu oleh Allah. Ini kalam ulama sufiah. Kalam ulama sufiah menyatakan awalul ilmi jahalun. Awal ilmu itu bodoh, dan akhir ilmu itu juga bodoh. Lalu orang bertanya, kenapa awal ilmu itu bodoh, tidak tahu, dan awal ilmu, akhir ilmu itu juga bodoh? Ini fitrah. Sebelum kita mengaji, kita bermula daripada tidak tahu. Tetapi setelah kita belajar dan belajar dan belajar, rosaknya apabila kita rasa tahu. Ketika kita mula rasa tahu,
kita mula rasa alim, ketika itu kita mula membodohkan orang lain. Ulama sufiah menyatakan, semakin mereka ini ada ilmu, semakin mereka dapat merasakan bahawa mereka ini hamba yang masih jahil dengan Allah. Kerana mereka memandang yang bersifat alim itu adalah Allah, kerana Allah yang bersifat dengan ilmu, dan hakikatnya manusia ini tidak bersifat dengan sifat ilmu. Pengalaman ini tuan-tuan saya kongsi dengan tuan-tuan. Sewaktu saya nak balik daripada bertemu dengan guru saya, tuan-tuan. Satu hari guru saya ni panggil saya. Saya di antara pelajar yang paling bodoh di kalangan seluruh pelajar. Dan saya paling ahmak, orang yang paling bebal di kalangan seluruh penuntut ilmu. Dari kalangan syekh ini, saya orang yang paling bodoh. Kalau periksa, tuan-tuan, orang paling terakhir sekali. Dan satu hari syekh saya panggil saya. Lalu saya tanya, wahai syekh, apakah hajat syekh panggil saya bertemu hari ini? Dia cakap dengan saya, irja' ilal Malaysia, dia kata, pulanglah kamu ke Malaysia. Saya dalam keadaan menangis, tuan-tuan, bertanya kepada guru saya, apakah salah saya, tuan? Apakah kesilapan saya sehingga saya dihalau balik daripada pengajian? Saya bukan orang mengaji, tuan-tuan. Saya ini orang yang melihat dan duduk di kalangan orang mengaji. Saya tak mengaji sebab saya bukan orang alim. Saya cuma khidmat dengan talibul ilmi, orang yang khidmat dengan orang yang belajar. Saya cuma pandai susun kasut orang. Saya tak pandai bawa kitab. Dan tuan-tuan, kalau bagi kitab Arab dengan saya tak boleh baca, tuan-tuan. Sebab saya ni kal ahmari, seumpama kaldai yang ada kitab tapi tak boleh baca. Saya menangis di hadapan syekh saya kata, tolonglah maafkan saya. Kerana kemurkaan seorang guru itu adalah kemurkaan Allah dan Rasul. Kenapa, tuan-tuan? Kerana syair Arab mengatakan, muallimu kakawalidik, guru kamu ini seumpama dua ibu bapa kamu. Ati' amrahu, taatlah perintahnya. Wajlis amamahu biadabin wahtiramin, duduklah di hadapannya dengan penuh ta'dib dan kemuliaan. Kenapa sedemikian disebut oleh syair? Kerana seorang ulama itu, mereka menyelamatkan batiniah kita, mereka menyelamatkan akhirat kita, supaya di akhirat besok kita tidak dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Ibu bapa dunia ini, mereka menyelamatkan kita daripada kesusahan dunia. Kita tak makan, kita sakit, dia selamatkan. Tetapi guru kita, dia menyelamatkan akan kesusahan dan kesengsaraan akhirat. Dia tunjukkan kepada kita, jika ini yang kamu buat, kamu akan masuk neraka Allah. Jika ini yang kamu buat, kamu akan dimarahi oleh Allah. Jika ini yang kamu buat, kamu tidak akan dipandang oleh Allah. Jika ini yang kamu buat, kamu tidak akan disambut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul ba'as, pada hari kamu dibangkitkan. Lalu saya bertanya, tuan, kenapa tuan panggil saya? Dia kata, itla', baliklah, iftah madrasah, bukalah sekolah. Saya tanya dia, tuan, saya lah orang paling bodoh di dalam dunia ini. Lalu dia kata apa, tuan-tuan? Tidak ada seorang ulama dan orang yang berilmu itu merasakan dirinya berilmu. Kerana orang yang berilmu itu, kata syekh kami, mereka sentiasa memandang akan Allah yang maha berilmu. Jika mana
kamu merasakan kamu berilmu, kamu telah menggunakan dan memakai akan awsafillah, sifat Allah. Kita tidak sekali-kali layak untuk mengaku bahawa aku berilmu, aku tahu serba dan serbi. Kerana apa yang berlaku kepada Azazil sebelum ia dikeluarkan daripada Allah, daripada jannahnya, kerana dia rasa terlalu sombong dengan apa yang dia tahu. Tuan-tuan masih ingat lagi makhluk yang bernama Azazil? Dia orang hebat, tuan-tuan, semayang banyak, zikir banyak, kawan-kawannya, sahabatnya di kalangan makhluk yang bersih, iaitu malaikah. Tetapi satu sahaja asbab dia Allah keluarkan daripada jannah. Dia kata apa, tuan-tuan? Wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam alaihissalam. Allahu, tuan-tuan, sekali dia cakap, Allah keluarkan daripada syurga. Tuan-tuan, dalam diri kita berapa kali kita rasa aku lebih baik daripada dia? Sekali. Dah 50 tahun, dah 60 tahun, aku lebih bagus dari dia, aku lebih tahu dari dia, aku lebih hebat dari dia. Tuan-tuan, makhluk yang berkata wa ana khairum minhu dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Apakah kita yang belum masuk syurga lalu kita berkata sedemikian, kita rasa demikian, kita akan dijemput oleh Allah masuk ke dalam jannah? Kalau kita masih ada rasa demikian, bolehkah kita, Allah panggil kita masuk ke dalam syurga Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam syurgaku, wadkhuli jannati ya ibad, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, masuklah dalam syurga. Ini yang kena fikirkan, tuan-tuan. Sebab itu, ini yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Qatrul Ghasyiyah fi Ilmi Sufiyah. Apa yang dinyatakan kepada kita, orang yang nak menghadap ke hadrah Allah, 5 perkara ini perlu wujud di dalam kehidupannya. Habis daripada perkara ini, tuan-tuan, insya-Allah saya berhenti. Yang pertama, kata ulama, at-taubah. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, aku bertaubat kepada Allah satu hari satu malam 100 kali. Tuan-tuan, kita dah belum bertaubat hari ini 100 kali. Ustaz, alhamdulillah saya 100 kali. Maqam kita sama dengan maqam Sayyidina Rasul. Berani, tuan-tuan, kita letakkan maqam kita sama dengan maqam Sayyidina Rasul? Tuan-tuan, sampai sekarang kita masih lagi tak berhenti buka aib orang lain, baca aib orang lain, tengok aib orang lain. Bolehkah kita meletakkan amalan kita sama dengan amalan hamba yang dimaksumkan oleh Allah? Berapa istighfar kita, tuan-tuan, hari ini? Kita kena tanya, tuan-tuan. Yang pertama, yang keduanya, perlu ada kenderaan yang baik, iaitu kata ulama himmah, kesungguhan untuk menghadap hadrah Allah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan. Umur saya 50 lebih, tuan-tuan. Selalu orang kata, Ustaz, jangan cakap umur, dia kata. Saya tak malu cakap umur saya dan saya tak kisah cakap umur saya. Sebab saya tak cakap pun saya mati, saya cakap pun saya mati. Tidak ada faedah pun kalau orang tanya saya tak cakap. Tak ada faedah pun, tuan-tuan. Ustaz, nanti kalau orang tahu umur Ustaz muda, orang takkan hormat Ustaz. Tuan, biar kita dihina dalam dunia, tetapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita kehilangan dunia,
tetapi kita tidak kehilangan pemilik dunia. Biar kita kehilangan harta, tetapi kita tidak akan pernah hilang pemilik harta. Biar kita kurang dunia sekalipun, kita tidak akan pernah hilang akan pemilik dunia, yaitu Allah Azza wa Jal. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan, keinginan kita, kesungguhan kita. Umur saya 53 tuan-tuan tahun ini. Dalam masa 53 tahun, berapa kalikah hati saya teringin untuk masuk syurga Allah? Tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Selama tuan-tuan hidup, berapa kalikah tuan-tuan teringin sangat nak masuk syurga Allah? Atau perempuan tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan tak pernah terasa teringin itu? Kita tak boleh tipu Allah tuan-tuan. Selama umur kita 60 tahun, berapa kali kita rasa, ya Allah, aku teringin sangat nak masuk syurga Engkau, ya Allah. Berapa kali tuan-tuan? Kita tak rasa kan? Sebab kita rasa semayang kita boleh masuk syurga. Kita rasa zikir kita ini boleh masuk syurga tuan-tuan. Kita rasa sedekah kita boleh masuk syurga tuan-tuan. Sebab itu keinginan yang tinggi itu tidak ada di dalam hati kita. Tuan-tuan, kena tanam perasaan ini. Ketiga, kena ada senjata yang kuat, kata ulama, iaitu kena ada amalan yang khususi. Jadikanlah tuan-tuan satu amalan menjadi amalan yang khusus. Apa dia? Jika tuan-tuan baca Quran, jadi Al-Quran itu amalan khususi tuan-tuan. Jika tuan-tuan rajin beristighfar, jadikanlah istighfar itu amalan khususi. Jika salawat, jadikan salawat itu amalan khususi. Kerana kata ulama, dalam orang yang nak berjalan kepada Allah kena ada senjata yang hebat. Kerana apa perlu ada senjata? Kerana di keliling kita banyak tipu daya tuan-tuan. Yang keempat, kerana ada sahabah. Sebab itu pengajaran dalam Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi bertemankan akan Jibril AS. Carilah sahabah, kata Ibn Atta'illah Askandariyah dalam kitab Hikam, sahabat yang perkataannya sentiasa menunjukkan jalan untuk engkau dekat dengan Allah. Cari kawan ini tuan-tuan. Dan yang kelima, kata ulama, carilah orang yang dapat membimbing kita zahir dan batin kita. Diberikan kita ilmu jasadiah, zahiriah, dan ilmu rohaniah. Jangan betulkan sembahyang saja, tetapi dia tunjukkan cara macam mana diterima salatnya. Kita jaga syarat, jaga rukun, sah pada fiqh. Tuan-tuan baca tak hadis sahih? Besok Allah akan panggil, siapa dia? Ulama awalnya. Engkau ajar orang kerana apa? Allah tanya, kerana engkau ya Allah. Allah kata engkau bohong. Sebab yang tahu di sini hanya Allah. Benar ke kerana aku? Kata Allah. Bukan kerana dunia. Bukan kerana kemuliaan dunia. Bukan kerana harta dunia. Allah akan panggil orang kaya tuan-tuan. Selama engkau hidup, engkau bersedekah. Kita pun kata, ya Allah, aku bantu akan fuqara dan masakin. Lalu Allah kata bohong. Engkau buat kerana engkau inginkan supaya orang kenal engkau sebagai orang yang bersedekah. Akhir zaman ini berlaku tuan-tuan. Maaf saya nak bercakap. Saya minta maaf dulu dengan orang Sarawak ni.
Ulama yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini berlaku. Betul ke ikhlas kerana Allah? Ikhlas ini siapa yang boleh nilai, tuan-tuan? Allah. Kalaulah Nabi dulu buat semua kerja ini sebab duit, nescaya kita tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Nabi buat sebab harta dunia, nescaya kita tak akan kenal Islam itu. Sekarang zamannya, tuan-tuan, orang bersedekah, lalu orang tunjukkan cara bersedekah. Ini rosaknya benda ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena jaga. Ketika kita ambil gambar orang yang kita beri sedekah, apakah perasaan maruah dia? Semua orang satu dunia, satu tempat itu kenal yang kau ni orang miskin. Tuan-tuan pernah tanya tak apa perasaan abang ketika saya ambil gambar dan letak di media massa? Kita pernah tahu tak perasaannya, tuan-tuan? Allah kata bohong. Allah panggil golongan yang ketiga, iaitu qari. Kita kata kita baca Al-Quran, baca Al-Quran kerana engkau ya Allah. Allah kata kau bohong. Dalam hatimu terlintas kerana manusia yang berada di sekeliling kau, supaya orang puji engkau. Bacaan kau baik, bacaan kau bagus, bacaan kau cantik, taranum kau bagus. Allah heret ketiga-tiga golongan ini. Malaikat pun heret dan lempar ketiga-tiga golongan ini ke dalam neraka Allah. Ketika itu, tuan-tuan, sayup bunyi suara orang yang dicampakkan ke dalam neraka Allah. Malaikat mengambil golongan-golongan ini lalu dicampakkan ke dalam nerakanya. Sayup, tuan-tuan. Allah. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kembalikan kami ya Allah, na'mal salihah, kami nak buat amal salih, inna mukinun, sungguhnya kami telah yakin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dapat ceritakan kepada tuan-tuan tentang yang dikatakan Isra. Kalau ikut ada 5 lagi, tuan-tuan, 5 fasa lagi, tapi saya tak dapat nak ceritakan. InsyaAllah kita berhenti di sini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah, sebenarnya program saya di Sarawak ini hampir 4 hari. Kesemuanya kebanyakan tajuknya Isra dan Mi'raj. Sebab itu saya menceritakan satu fasa ke satu fasa. Ayat Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ilal akhir al-ayah. Hadis disebabkan 5 program dan 6 program yang terakhir semua tajuknya sama. Lalu saya bawa secara satu-satu. Subuh tadi saya jelaskan tentang subhana. Malam ini saya jelaskan allazi asra. InsyaAllah kuliah subuh besok difahamkan kepada saya tajuk yang sama, tuan-tuan. Maka insyaAllah kuliah subuh besok iaitu di Masjid Bandara. Begitu, di Masjid Bandara, insyaAllah saya akan kupaskan bi'abdihi. Mudah-mudahan sepulangnya saya ke Semenanjung, maka selesailah sehingga akhir ayat yang terakhir, insya-Allah taala. Tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah terima apa yang saya buat.
Mudah-mudahan Allah redha saya dan Allah kasih saya dunia dan akhirat. Kerana jalan ini terlalu susah. Jalan ini terlalu susah tuan-tuan. Sebab jalan untuk menagih rahmat dan menagih redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang mampu aku buat. Tuan-tuan tolong doa. Sepatutnya saya tak payah bercakap tuan-tuan, tapi saya nak bagi tahu. Tuan-tuan, kenapa saya terlalu minta doa tuan-tuan? Sebab saya pergi ke mana-mana, saya tidak mengambil apa-apa sagu hati masjid. Sebab saya berjalan sendiri. Jadi pihak di mana-mana, bukan di masjid ini aja tuan-tuan, di seluruh masjid, di seluruh alam. Jika saya ditentukan oleh Allah ke mana pun, saya tak ambil apa-apa pemberian daripada pihak masjid kerana kuliah. Sebab saya takut Allah pindahkan akan tujuan saya yang asal kerana perkara yang sedikit. Saya takut itu. Bukan saya kata orang yang berbuat demikian tidak betul. Saya takut saya tidak betul, kerana tatkala itu saya mula berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu saya takut. Tuan-tuan, kenapa perkara itu saya hindarkan? Sebab saya takut Allah tak pandang saya. Yang tu saya takut. Sebab tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang semayang banyak, tuan-tuan puasa banyak, salawat banyak, zikir banyak. Saya bukan orang baik, saya orang jahat. Bila saya buat suatu perkara yang sehinggakan saya berpaling dengan Allah, pada ketika itu saya takut Allah tak nak tengok saya. Saya cuma pandai cakap, tapi ketika saya bawa diri saya, kembalilah kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, saya rupanya hati saya mula berpaling, berpaling terus daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan Allah istiqamahkan saya sehinggalah saat saya menemui Allah Rabbul Jalal. Kerana apa yang ada dalam hati saya, yang saya mohon dengan Allah, ya Allah, terimalah saat kematianku, sehingga kan saat sakaratul maut itu saya mohon dengan Allah agar orang yang saya sayang di sekeliling saya menjemput untuk kembali bertemu dengan hadrah Allah. Marhaban bik, ahlan wa sahlan. Itu yang kita inginkan tuan-tuan. Sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita cuma penipuan pemandangan. Duit yang kita ada makin lama makin habis tuan-tuan. Diri yang cantik, bijak, makin lama makin tua dan makin hudo, makin buruk. Tetapi akhirat itu khalidina fiha abada. Tolong tuan-tuan doakan saya. Tolong tuan-tuan doa. Begitu juga dengan madrasah kami. Ya, saya ada 3 madrasah dan alhamdulillah madrasah saya masih baru. Satu madrasah saya berumur 40 tahun. Satu madrasah saya berumur 24 tahun. Alhamdulillah, saya buat madrasah bukan sebab saya alim, tapi kerana saya bodoh tuan-tuan. Saya orang bodoh, saya ngaku siap-siap saya orang bodoh. Abal juhala, segala orang bodoh saya paling bodoh. Jadi saya buat madrasah kerana nak bantu ummah. Sebab itu saya tak ambil apa-apa bayaran. Makan, minum, api, air. Pelajar saya tak ramai, kadang-kadang sampai 300, kadang-kadang lebih kurang 100 lebih. Jadi tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah kurniakan saya akan kerja ini sampai saya mati, sampai saya menemui hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perlukan doa tuan-tuan? Besok kalau Allah tanya tuan-tuan, ya Allah, aku pernah kenal hamba Allah ini, ya Allah, dan aku pernah doakan dia. Mudah-mudahan dia menjadi jariah kita sama-sama tuan-tuan. Sama-sama jadi jariah. Apa yang dapat saya buat,
Tuan-tuan pernah doakan saya, lalu menjadi jariah amal saleh kita besok balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.